Wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan Usrah Ilmuwan kali yang ke-108 yang akan membincangkan tentang sains bajet, um, antara harapan dan juga uh, sorry, antara keperluan dan juga harapan. Sains bajet antara keperluan dan harapan. Jadi seperti kita tahu, bajet 2023 akan dibentangkan pada Februari tahun ini, iaitu menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, kerajaan telah membentangkan mini bajet 2023 pada sidang Parlimen kedua, iaitu pada 20 Disember 2022 bagi meluluskan pembayaran gaji penjawat awam serta beberapa isu berbangkit. Jadi pada malam ini, Prof. Kamarul Azizi akan membentangkan tentang sains bajet. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Prof. Kamarul Azizi. Okey, terima kasih Fatin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada malam ini. Mungkin ramai yang bertanya, ya, mengapa yang kita nak bincang pasal bajet awal lagi? Ini baru bulan Januari, ya? Dan Datuk Seri akan membentangkan bajetnya pada bulan Februari. Itu pun pada hujung bulan Februari. Selalunya kalau yang bertanya yang itu jelas menunjukkan bahawa penyoal tu tak faham apa dia yang dimaksudkan bajet, iaitu persediaan yang perlu dibuat untuk menyediakan bajet ini. Masya Allah, saya telah involve dalam penyediaan bajet untuk negara sejak daripada rancangan Malaysia yang ke-10. Dalam rancangan Malaysia ke-10, 11, saya involve agak direct lah, terutama dengan Kementerian Kewangan dan juga EPU. Jadi saya nak berkongsi apa yang patut kita sebagai rakyat contribute dalam hal ini. Dan contribution kita tak boleh kita tunggu besok Datuk Seri nak bentang, kita beritahu dia malam ini. Tak boleh buat apa. Dia tak boleh buat apa sebenarnya. Actually kalau nak mengikut apa yang pengalaman saya dalam menyediakan bajet ini untuk negara, saya memerlukan paling kurang 1 minggu sebelum itu. Kalau you nak buat proposal yang untuk saya timbangkan, saya perlu sekurang-kurangnya 1 minggu. Itu pun kalaulah apa orang kata kaki tangan saya dekat Kementerian Kewangan bersedia untuk bekerja tak tidur sampai hari nak keluarkan bajet tersebut. Dan typically bajet selalu dah disiap sebulan sebelum tarikh kita akan keluarkan. Jadi pada tahun ini saya rasa rakan-rakan kita yang bekerja di Kementerian Kewangan agak tercekik lah. Jangan ganggulah kalau ada kawan-kawan kita yang kat sana, jangan ganggu mereka, ya. Sekarang ni mereka bekerja empas pulas nak menyediakan bajet yang baru ini. Dan saya kesianlah dekat mereka, ya, kerana saya telah mengalami pengalaman ini. Tetapi one thing, bila kita mengalami pengalaman ini baru kita faham, ya, mengapa ya kadang-kadang kita susah, ya, untuk membuat satu keputusan. Dan kita dapat, kalaupun kita boleh dapat buat satu keputusan, dia tak dilaksanakan, ya. Dan ini adalah satu perkara yang kita kena faham, ya, bahawa idea kita sebagus mana pun, ya, sebagus mana pun, ya, saya nak point out perkataan sebagus mana pun ini, kalaulah kita tak bajet untuk tahun itu ataupun tahun-tahun yang berikutnya, maka idea itu akan hilang gitu sajalah. Hilang itu saja. Jadi agak rugilah, terutama kita dalam bidang dalam golongan harakah ni. Ya, kita sepatutnya memahami yang ini, ya. Kerana kita telah diajar oleh Allah dan Rasulnya mengenai Lauh Mahfuz yang saya bincangkan semalam, dan Fatin ditakdirkan tak hadir. Di mana dalam Lauh Mahfuz tu saya ceritakan mengenai bahawa semua benda telah dirancang. Semua benda telah dirancang, ya, secara detail. Jadi kalaulah kita masih tak mempelajari konsep Lauh Mahfuz tersebut, maka apa yang saya akan bentang kat sini cuma statakat untuk dengar sajalah.
Tapi saya harap tidaklah, cuba fahamkan ya, dan contribute ya. Yang pentingnya adalah contribute. Kita tak nak ya pendengar ni hanya dengar saja ya, tetapi kita contribute insya-Allah. Dan adalah penting kita yang apa orang kata memahami Islam ini ya, meletakkan bajet ni sebagai satu daripada perkara yang penting yang perlu kita ambil tindakan. So dalam apa orang kata isu bajet ni ya, selalunya kita akan bermula dengan tinjauan ekonomi tahun lepas ya. Saya berurus di 2023 kerana Menteri Kewangan yang lalu tak tahu pasal apa dia buat konsep macam tu. Kalaulah saya jadi Menteri Kewangan, saya tak tulis itu, saya akan tulis tahun 2023 ya. Maknanya 22 ya, kerana benda tu dah lepas ya. Selalunya kita buat, tetapi ada juga yang mempunyai pandangan elok kita buat tinjauan kepada ke depan yang kita tak tahu lagi. Tetapi bila kita tak tahu tu berarti tinjauan kita tu tak tepat ya, tak tepat. Dan ada kemungkinan yang akan jadi masalah nanti di masa depan. So itu perkara yang pertama yang perlu kita buat. Yang kedua ialah kita menentukan fiskal ataupun anggaran keperluan negara. Yang ini yang mengambil masa yang panjang yang sebenarnya. Kalaulah masa saya buat dahulu untuk tahunan punya ya, kita bermula pada bulan Oktober tahun sebelumnya. Ya, pada Oktober sebelumnya tu kita dah mula buat dah kutip data ni, dah slowly sampailah hari menteri nak announce. Jadi itu bukanlah kerja mudah. Tambah-tambah lagi kalau kita nak buat rancangan Malaysia yang 5 tersebut ya, kerana nanti ya Datuk Seri Anwar Ibrahim juga akan announce rancangan Malaysia yang ke-13. Ini pertama kali saya duduk kat luar ya, nak tengok bagaimana keputusannya ya. Tapi tak tahulah, kerana dia masih duk buat rancangan Malaysia ke-13 itu. Saya Masya Allah telah diberi peluang ya, dalam rancangan Malaysia yang ke-10 untuk involve secara direct ya, secara direct untuk memilih dan decide yang mana yang projek yang patut diterima, mana yang tak diterima dan lain-lain lagi. Itu masa rancangan itulah. Dan kita kena estimate ya anggaran belanjawan ya, kerana anggaran belanjawan ini memberitahu kita berapa banyak ya, duit yang boleh kita gunakan ya, berdasarkan kepada berapa banyak duit yang kita boleh kumpul ya pada tahun tersebut. So itu dia bajet, simple saja ya. So bagi siapa yang nak tarif agenda saya pada hari ini, kita akan cakap ni cabaran bajet 2023 dan ada beberapa cabaran baru ya yang tidak ada sebelum ini. Dan apakah dia bajet 2023 BN ya, kerana saya nak tengok juga kalau kita nak buat perbandingan ya, kerana Datuk Seri Anwar akan tengok bajet 2023 dan kita lihat ya, dia telah mengambil almost separuh daripadanya ya, iaitu untuk tujuan apa yang kita panggil sebagai operational ya, OPEX ya, OPEX. So yang OPEX tu memang tak ada pilihan ya sebenarnya. Kita ada seramai ini pekerja-pekerja ke yang bekerja kerajaan, maka kita kena bayar gaji ya mereka. Dan juga lain-lain perkara yang memang kita dah committed ya terhadapnya. Yang itu tak ada pilihan ya, memang dalam bajet penyediaan bajet selalunya yang itu kita kata alamak tak ada choice lah, kena buat. Tetapi lebihan yang itu yang menjadi isunya. So yang itu yang kita akan bincang pada malam ini, beyond daripada apa yang telah Datuk Seri announcekan, the mini budget yang Fatin telah sebutkan tadi ya, the mini budget tersebut. So apa that beyond that, yang itu yang kita nak dengar Datuk Seri pilih yang mana, okey, dan apa asas dia ya. Dan kita akan lihat intipati bajet 2023 yang disediakan oleh BM yang telah dibentangkan, dan saya akan bagi komen sikit ya. Dan berdasarkan kepada bajet tersebut nanti kita akan tengok ke mana ya Datuk Seri Anwar akan pergi ya, akan pilih ataupun itu. Okey, seterusnya ialah apa dia kelemahan bajet 2023 BN ini? Yang ini pun kita kena buat analisis ya, kita tengok pada bajet tersebut dan kita determine apa dia kelemahan dia. Kerana kita sebagai rakyat dan tambah pula kita ni rakyat grassroots ya, iaitu rakyat yang memang duduk di bawah. Kita akan nampak semua perkara ni ya. Sebagai contoh, kalaulah Menteri Kewangan yang dulu
Dia seorang banker, gaji dia 100,000 sebulan. Apa pun terjadi dekat at the level apa orang kata kita ni, dia tak terasa langsung. Jadi tak terasa langsung. Jadi yang sebenarnya orang yang memegang ataupun nak buat bajet ni, sepatutnya kita minta Fatin lah pergi buat bajet. Rasa duit dia dalam poket dia tak berapa banyak lah. Bukan nak kata tak ada duit. Tapi tak banyak duit. Bila orang tak banyak duit, dengan dia punya apa orang kata, jiwa dia lain, dia tengok bajet tu, alamak kesian yang kau ni tak ada duit. Jadi berbeza dengan orang yang poket dia penuh, dia tak terasa pun. Dia kata alamak nak beli aiskrim, pergi beli. Dia tak ada soal pun, dia nak beli aiskrim, berapa duit aiskrim tu, dah nak beli yang mahal juga. Kata apa, alah beli je lah aiskrim Malaysia, murah je. Jadi attitude dia tu adalah berdasarkan pada perut dia. Minta maaf lah saya menggunakan istilah itu. Jadi kelemahan bajet 2023 dah bagi hint dah lah. Dia adalah banker, maka bajet dia lah bajet orang bank lah. Bajet orang bank ni adalah bajet orang kaya. Okey, nanti saya akan ceritakan lagi apa dia kelemahan dia supaya kita memahami. Seterusnya ialah apakah cadangan asas bajet baru ni. Ini cadangan saya punya personal opinion lah, bukan Abi punya opinion, tetapi saya nak bagi opinion saya ya, kerana sebagai seorang yang telah Masya Allah ya, berpengalaman at least ada lah berbanding orang lain. Saya telah pernah menyediakan bajet untuk negara. Saya nak bagi saya punya view lah dalam hal ini. Okey. So itu dia agenda kita pada malam ini. So bajet. Apa dia bajet? Kita bagi takrifan dulu supaya mudah kita berbincang. Kadang-kadang apa saya cakap benda lain pula lain, dah cerita orang nak fikir. So bajet merupakan satu pelan perbelanjaan. Itu cara mengimbangi wang yang kita miliki dan wang yang kita belanjakan. Jadi kita perlu membuat satu perancangan. Berapa banyak yang kita nak belanja, berapa banyak yang kita nak simpan. Jadi kita di antara dua neraca ni yang kita perlu buat pilihan. Ini bukan saja pada negara tetapi juga untuk kehidupan kita seharian. Dalam kehidupan seharian kita, kalau lah contohnya ibu bapa kita bagi, tak tahulah sekarang dengan apa duit, masa zaman saya dulu, saya belajar dulu, ayah saya hanya bagi saya RM100 je. So RM100 tu lah untuk sewa, RM100 lah itu untuk makan, RM100 tu lah untuk motosikal saya, RM100 lah itu untuk telefon saya dan semua. Jadi cuba imagine masa itulah, itu zaman itu. Sekarang mungkin dia akan bagi ibu bapa, mungkin bagi lebih banyak lagi dari itu, mungkin dalam 500 yang satu bulan. Jadi kita kena berbelanja mengikut itu. Jadi daripada kecil lagi kita dah diajar untuk berbelanja sebenarnya. Tetapi ada orang yang memang walau macam mana pun dia tak kerti nak berbelanja, selalu defisit. Istilah defisit itu maknanya kalau dia dapat RM100, maka dia akan berbelanja RM120, terlebih RM20. Jadi hutang dia akan sentiasa banyak. Jadi orang macam ni, kalau boleh janganlah kita jadikan dia sebagai apa orang kata menteri kewangan. Habislah negara kita nanti. Okay, so itu dia dari segi penjadian bajet ya. Dan pelan kewangan ini adalah berdasarkan kepada pendapatan ya. Pendapatan kita selalunya adalah mesti lebih ya daripada perbelanjaan. Jadi pendapatan ialah wang yang masuk dalam poket, bukan yang mungkin kita akan dapat. Mungkin itu atau mungkin orang akan bagi, mungkin tak ada mungkin. Tapi bagi saya ya, yang penyediaan bajet, kalaulah duit tu tak ada, minta maaf lah, saya tak ambil kira. Mesti ada dalam poket saya dah. Katakan nak pergi berjalan, saya kata, saya dah ada dalam poket saya RM1,000. Baru saya pergi ke Bangi lah, ke Kuala Lumpur. Kalau dah tak ada duit RM1,000, saya tak pergi ya, kerana bagi saya tak cukup ya untuk berjalan ke Kuala Lumpur. Itu sebagai contoh lah. Dan perbelanjaan perkara yang diperlukan untuk mengeluarkan wang. Bagi saya selalunya menggunakan nisbah. Saya kalau ada wang, maka nisbah saya berbelanja ya, saya tak exceed 70%. Ya, tak exceed 70% daripada wang yang saya ada. So maknanya saya always ada RM30, 30% yang saya simpan. Dan kalau dalam kehidupan saya sendiri, saya letak 40% ya untuk simpanan masa depan.
Jadi saya akan belajar dalam kehidupan. Ini saya telah lakukan sejak saya bersekolah lagi, kat universiti lagi. Dan saya memang decide dalam kehidupan saya akan simpan 40% ya, dalam apa saja. Ya, duit siapa je bagi kat saya, 40% saya bubuh dalam bank. Memang itu saya punya praktis ya daripada awal. Dan saya suggest ya bagi pelajar-pelajar yang mengikuti ya, bajet ni, walaupun kita bincang bajet negara yang amat besar, tetapi prinsip dia sama, prinsip dia mestilah sama. Kerana sebagaimana kita ketahui ya, Nabi Yusuf alaihi salam ya, kita baca ayat Quran Nabi Yusuf alaihi salam. Kan dia cerita mengenai 5 tahun kemarau, 5 tahun apa kata boleh kita simpan dan kita tanam dan lain lagi. Nampak? Dalam Al-Quran pun dah beritahu kita kena buat sistem bajet ni. Jadi kalaulah kita boleh start daripada sekarang, tambah pula kita ni orang kata geng dakwah. Geng dakwah ni rapatkan Quran. Tetapi janganlah kita baca Quran itu hanya untuk bacaan yang sedap saja, tetapi tidak mengamalinya, tak mengamalnya. Okey. Itu dari segi pendapatan dan perbelanjaan. Ya. Dan setiap orang berbeza lah. Ya, mungkin saya macam saya katakan tadi ya, saya simpan 40% ya, dan 60% saja saya belanja. Tapi bukan tu. Tapi saya recommend lah, jangan exceed 80%. Ya, jangan exceed 80% berbelanja. Once you start exceed 80% berbelanja, you tak simpan langsung, maka you akan ada banyak masalah masa depan. Itu pengalaman saya lah. Saya dah hidup kat dunia ni 63 tahun dah, dan saya dapati memang perkara begitulah. Kawan-kawan saya yang tak menyimpan apa semua ni memang ada masalah dalam hidup mereka. Jadi bajet ni mestilah berasaskan kepada matlamat. Apa dia tujuan kita dan apa keperluan dan kehendak kita. Itu dia tajuk kita ni, keperluan dan kehendak. Ya, kadang-kadang apa yang kita perlu dan apa kita kehendak tak sama. Dan yang lebih penting ialah keperluan rather than kehendak. Kehendak itu ialah yang kita interested ya, yang kalau ada pun kita nak, kalau tak ada kita tak nak. Jadi keperluan itu ialah saya maksudkan sebagai contoh makanan. Kita kena makan, kita kena minum, kita kena ada nak beli minyak motor, macam mana nak berjalan, minyak kereta. Jadi yang itu bagi saya lah untuk zaman ni keperluan. Begitu juga dengan handphone. Mesti ada handphone. Kalau tak ada, tak gunalah. Orang kata itu termasuk dalam bagi konsep saya adalah keperluan. Okey. Dan seterusnya, sebagian besar wang adalah digunakan untuk keperluan asas ya, sebagai contoh makanan, rumah, pakaian dan lain-lain. Itu tipikal lah dalam kehidupan. Dan yang lain tu adalah kehendak, pakaian baru. Kadang-kadang yang sebenarnya kita tak perlu tukar pakaian ya. Kalau ikut cerita Rasulullah SAW, dia pakai baju tu sampai bertampai ribu. Jadi kalau lah orang yang paling agung, yang dicintai oleh Allah, yang garanti masuk syurga, paling tinggi sekali, begitu je dengan sahabat-sahabatnya, Umar Al-Khattab, Abu Bakar Siddiq, semuanya tak ada pun kita dengar cerita dalam wardrobe dia ada 10 pakaian, ada 10 tudung. Tudung hari ni pakai warna merah, besok baju biru. Banyak betul. Besok nanti akhirat Tuhan tanya, awak banyak sangat ni, sejak bila pula Tuhan cipta hari ni merah, besok hari biru, hari tak ada. Tuhan tak cerita itu, Tuhan tak buat untuk tujuan tersebut. Okey, jadi kita kena ingat ya, itu adalah kehendak ya. Kehendak tu kalau lah kita ada duit. Dia ada setengah orang macam Abdul Rahman Auf, dia kaya, dia boleh lah. Kalau dia nak bawa beli kereta Lamborghini pun belilah, pasal dia ada duit. Tetapi Rasulullah sendiri menasihati bahawa janganlah kita berbelanja berlebihan ya, walaupun kadang-kadang kita ada duit, boleh kita gunakan untuk membantu masyarakat. Okey, jadi sekarang saya nak masuk kepada yang lebih besar, iaitu bajet negara. Bajet negara ni sebenarnya ialah perbelanjaan kerajaan. Dan perlu diingatkan ya, yang ini kadang-kadang bila orang dah memerintah ni, dia lupa bahawa bukannya duit dia. Kalau kami dari masa saya duduk dalam datang kuasa menyediakan bajet tu, selalu ya, saya ingat lagi lah, tak payah saya sebutlah nama orang yang ketua kami tu, dia cakap
ingat ya, ini bukan duit bapak kamu. Jadi itu bila ingat ya itu tak lama. Memang kasar lah bunyinya. Tetapi memang betul, ya, duit yang kita ada plan untuk belanja, untuk dibelanjakan ini adalah duit rakyat, duit cukai. Ini semua duit duty. Semuanya datang daripada ramai orang. Jadi just imagine nanti, kalau kita tersilap berbelanja, nak kena jawab depan Allah nanti, nak kena explain pasal apa kita allocate duit banyak itu kepada satu bahagian ini dan duit yang lagi satu kepada bahagian lain. Memang saya, lepas je tiap kali saya buat bajet untuk Malaysia, kerajaan Malaysia, saya tak boleh tidur kadang-kadang tu. Dia teringat, I hope saya dah buat satu decision yang tepat, ya, yang tepat. Dan memang kadang risau lah dalam hal ini. Alhamdulillah lah kali ni petang pagi saya lega, saya tidak susah hati. Kita takut kita berlaku zalim kepada orang lain, ya, bila kita decide on the budget. So it is not as simple as banyak orang kata, sediakan jalan budget. Tak. Dan the repercussion, ya, bagi kita orang Islam ni, dia akan memberi kesan, ya, bila kita akhirat nanti. Okey, jadi setiap tahun kalau dalam kes Malaysia, ya, bermula pada 15 Januari hingga 15 Januari tahun berikutnya, selalunya itu adalah tahun fiskal, ya, maknanya kita dari segi budgeting, ya, kita perlu nama dia tahun fiskal. Jadi tahun ni, bila kita kalkulate tahun itu adalah dalam kes Malaysia, sebagai negara, ialah daripada 15 Januari hingga 15 Januari. Jadi itu dia tarikh dia. Jadi apa saja kita belanja sebelum dan selepas, kita kena pindahkan pada tahun depan. Jadi itu kita kena faham lah. Itu adalah dia punya tu. Tapi sekarang ni, oleh kerana Datuk Seri akan buat statement daripada bulan Februari, maknanya dah termakan dah duit dah sebelum tu. Itu yang kena ada mini budget tu. Datuk Seri dia pernah jadi Menteri Kewangan, jadi dia tahulah dia perlu adakan satu mini budget sebelum tu. Okey. Jadi ini akan dibentang oleh Menteri Kewangan. Perlu diingatkan, ya, Menteri Kewangan pada ketika ini bertugas sebagai wakil yang di Pertuan Agong, ya. Jadi maknanya bajet semua ni kena approve Pak Agong dulu, barulah itu kalau ikut prosedurnya. Dan seterusnya dilakukan, ya. Dan bajet seimbang berarti perbelanjaan dengan kita punya perbelanjaan dengan apa yang kita dapat itu hampir sama. Dia dikutip, ya, sebab ada duty dan lain-lain itu. Walaupun ramai orang kata elok seimbang, tapi saya sendiri prefer jangan seimbang. Dia mesti kurang lagi. Tapi bila saya sebut itu, ramai orang marah lah. So semasa saya menyediakan bajet pada rancangan Malaysia yang ke-11, banyak juga lah saya bergaduh dengan ramai orang. Mereka kata, memang normal kita akan belanja lebih ataupun dinamakan defisit. Saya kata, saya sebagai orang Islam, saya tak setuju ini. Kalau tidak pulang balik, kita tak balik kalau ni. So saya make sure mesti defisit. Mesti tak defisit, maknanya dia tak berlebihan. Dia tak berlebihan. Kurang tak apa, jangan berlebih. Okay, so itu adalah saya punya prinsip lah. Jadi itu yang baru dinamakan kerajaan itu berbelanja secara berhemat, ya, berhemat. Dan maknanya wang yang kita dapati daripada cukai dan lain itu akan kita belanjakan, ya, mengikut keperluan saja, ya, keperluan saja. Jadi tak perlulah kita pinjam duit daripada dalam ke dalam negeri ke. Because Malaysia ni alhamdulillah lah, kita ni bersyukur, ya, kerana duit dalam negara kita ni banyak. Saya nak cakap berapa banyak tu susah. Duit banyaknya. Jadi kita tak risau dari segi tu. Kumpulan wang di dalam Malaysia ni terlampau banyak. Tetapi dari segi pengurusan itu yang nak dipersoalkan. Kalau kita mengurus dia dengan baik, insya-Allah, ya, kita takkan punya masalah, ya, dari segi kewangan. Daripada luar negara ini option yang lain, ya. Bagi negara-negara yang tidak ada apa orang kata dalam negara, ya, maka mereka perlu, ya, meminjam dari luar. Masalah dengan minjam dari luar ni tahu sajalah, peminjam itu akan menetapkan peraturan-peraturan tertentu. Dan selalunya peraturan-peraturan tersebut akan menguntungkan mereka, dan tidak akan merugikan mereka. Dan saya telah lihatlah macam-macam lah. Lepas saya buat itu pun, saya pergi ke World Bank, saya pergi ke IDB dan lain-lain, saya lihatlah. Memanglah bank-bank ni sebenarnya bukannya nak tolong sangat bagi saya lah.
pandangan saya. Mereka sebenarnya nak merosakkan negara tersebut. Okey. So, subsidi ni bagi saya sebagai orang Islam, saya tak berapa setuju sebenarnya subsidi ni Bagi saya lebih suka konsep kita memberi kail daripada memberi sesuatu untuk dia hidup. Baik kita bagi dia kail supaya dia boleh cari untuk hidup sendiri. Saya sendiri mempunyai konsep itu. Jadi bila saya menyediakan bajet dalam rancangan Malaysia ke-11 dulu, saya mengambil kira perkara tersebut Jadi dengan itu saya yakin rakyat itu dapat berdikari dengan sendiri, dan dengan itu mereka tidak bergantung kepada orang lain sampai bila-bila. Okey. Ini dia kalau nak tengok yang saya ambil ni gambar Raja daripada seorang kawan saya. Dia lukis ni, tapi itulah saya mengambil terpotong-terpotong setengah perkataan dia tu. Sepatutnya saya ambil betul-betul lah, nak lukis balik saya malas. So kalau kita tengok dalam Rajah ini ini adalah objektif bajet, ini adalah resources kita, berapa duit yang kita dapat. Di mana kita dapat duit ini? Daripada tax, concession ke subsidies dan directly produce good dan services. Jadi semua duit ni, ini adalah economic growth kita, iaitu management of public enterprise, reducing regional disparity. Ini masalah ni. Yang ini yang riba yang saya sebut dalam kuliah-kuliah saya yang lalu. Yang saya rasa elok kita padam dengan ni. Bila kita padam dengan ni, kita punya economic stability akan lebih stable lagi. Dan juga kita harap akan reduce inequality in income dengan wealth. Nah, ini adalah semua objektif yang ingin dicadangkan dalam any budget yang kita buat. Okay. So, wajibkah ada goodies? Selalunya orang cakap, oh budget tahun ni apa dia? Selalunya orang yang kaki tangan awam, dia dapat bonus lah, dia dapat dan lain lagi itu tipikal. Oleh kerana Malaysia di satu negara yang mesti ada goodies, kalau tidak ada rakyat marah. Katakanlah tahun ni tiba-tiba tak ada dapat, jagalah kalau ada election tahun tu habis lah kawan tu so maknanya memang ini adalah satu harapan yang besar lah goodies ini. Jadi tak heran lah kalau ini dah jadi satu perkara yang biasa. Cuma saya sedih lah kadang-kadang goodies ni kita beri kepada kaki tangan kerajaan. Di Malaysia ni kaki tangan kerajaan katakanlah ada 1 juta. Okeylah 2 juta kalau nak mudahkan lagi. Berapa rakyat Malaysia? 32 juta. Jadi yang dapat goodies ni hanya orang yang 2 juta tu saja. Bila saya bincang dengan kawan saya masa saya menyediakan bajet, dia kata, mereka ni dah susah-susah kerja dalam sebab kerajaan membantu kerajaan nak dapat duit. Tapi orang yang lain tu pun juga membantu juga. Mereka mengeluarkan cukai, membayar cukai, apa semua. Jadi sepatutnya semua orang boleh dapat goodies, bukan kita je. Jadi yang ni tak tahulah macam mana Datuk Seri Anwar dan dia punya advisor dia, adakah dia akan bagi goodies saja kepada kita kerajaan yang memang dah mengharapkan ataupun dia akan bagi goodies kepada semua. Kalau dia bagi kat semua orang, this is the first time, dan saya akan tabiklah kepada Datuk Seri kerana fair, tak zalim. Kalau tidak memang zalim sikit lah. Okey, jadi itu dari segi goodies. Jadi bajet, kita tengok sekarang ni, bajet 2023 akan dibentangkan pada 24 Februari tarikh yang tepat ni Fatin. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia telah membentangkan mini bajet pada Parlimen yang kedua 20 Disember yang lalu bagi tujuan pembayaran gaji pejabat awam serta beberapa isu yang berbagai lah. So kita ada bajet 2022. Pada tahun 2022 dia punya fokusnya ialah rakyat yang sejahtera, perniagaan yang berdaya tahan, ekonomi yang makmur dan mampan. Tetapi bagi pandangan saya bajet 2022 tak achieve. Tak dapat mencapai 1, 2, 3 tak dapat. Itu pandangan saya sebagai seorang ahli penyediaan bajet saya boleh komen tersebut.
Okey, dan pada di bajet 2023 yang dikeluarkan oleh Menteri Kewangan yang sama, dia punya fokus dia pula ialah memperkukuhkan pemulihan, memudahkan cara pembaharuan ke arah kemampanan daya tahan ekonomi dan kesejahteraan keluarga Malaysia. Kalau kita tengok detail dia, yang ini yang sedih. Title dia, nampak cantik ni, mengukuhkan pemulihan. Tapi cara dia mengukuhkan pemulihan ni tu bukannya mengikut cara normal. Dia buat cara orang banker. Cara orang banker ni, konsep saya punya konsep. Orang banker punya style ni, dia apa saja dia beri, dia nak pulang balik. Dia bukannya jenis, dia beri, kemudian dia tak nak balik. Tak ada. Dia konsep dia, apa yang dia beri, mesti dia nak balik. Yang itu berat tu. Habis semua orang kena. Habis semua orang kena. So, that's why saya kata bajet yang disediakan oleh, minta maaf lah ya, sekarang dia dah menteri lain dah. Menteri Kewangan tersebut, bagi saya memang tak sesuai lah. Tapi janganlah tiba-tiba dia tak jadi Menteri Kewangan, kalau tidak, dalam salah satu saya punya nanti TV saya akan cerita apa dia kelemahan dia secara detail. Kita betul-betul tunjukkan. Okey. So seteruskan. So Anwar Ibrahim membentangkan peruntukan khas bajet mini untuk perbelanjaan. Itu pun banyaklah, 107 bilion. Bukan sikit. So Anwar berkata beliau akan beri ruang. Ini yang keyword ni yang ramai. Semua orang hanya bincang setakat ni je. Lepas tu mereka lupa. Datuk Seri Anwar ada sebut lain lagi. Dia kata beri ruang kepada Kementerian Kewangan serta jemaah menteri bagi menambah baik bajet 2023. Ni, tak ada siapa pun cadang. Saya tunggulah nak dengar apa Kementerian Pendidikan kata, apa Kementerian Jalan Raya kata, apa Kementerian, masing-masing senyap. This is no good. This is no good. Datuk Seri Anwar mengharap mereka ya untuk respon. Mungkin mereka respon tapi tak diketahui di publik ya, mungkin tapi saya tak tahulah. Kalau saya nak beritahu ke publik ya, kerana saya tak langsung ya. Perubahan tu kita akan buat selepas kita dah melalui satu proses, bermula daripada orang jalanan pergi kepada daerah kepada state kepada sampai kepada level federal. Jadi dia dah melalui semua proses tu. Kemudian tiba-tiba tukar pula pemerintah, maka bajet tak ditukar. Dia sepatutnya maklumkan perubahan apa yang dia nak buat supaya dia tengok daripada rakyat. Rakyat kata, okey. Dan seronoklah dia nak bawa nanti. Ini dia nak buat sendiri juga, tak nak cakap ke. Jadi ini dinamakan zalim juga ya, kerana dia sepatutnya memberitahu kepada rakyat ya. Saya maksudkan bukannya Datuk Seri Anwar, saya maksudkan ini kepada semua kementerian-kementerian yang tak buat tanggungjawab ni. So mereka kena buat ni. So sebab saya fikir sebagian besar daripada bajet ini boleh diterima ya, walaupun ramai yang membuat andaian bahawa saya akan menentang semua cadangan tersebut. Itu Datuk Seri Anwar sebut. Jadi cara yang baik kita boleh teruskan. Jadi he is quite open ya. And saya appreciate dia itu ya, sebagai seorang pemimpin yang baik ya. Dia appreciate ya, kerana proses yang dah dilakukan itu bukannya mudah ya, bukannya mudah dalam penyediaan bajet. Cuma masa mereka menjadi bajet tu, itu yang jadi masalah. Ialah bila dia memilih itu. So bila saya katakan hari itu saya membantu, saya duduk dalam pilihan tu, yang memilih. Katakanlah, patutkah saya bagi dekat Kementerian Jalan Raya berapa duit? Banyak ni saja. Bukan banyak ni. Dia minta mungkin lebih, tapi saya akan bagi sikit. Tak boleh lain lagi lah. Tak apalah, itu cerita menyediakan bajet. Okey. So itulah dia hanya sebarang ringkas ya, kalau nak tengok dari segi bajet ini ya. Dan so pada masa sama beliau akan menumpukan usaha untuk menguruskan ekonomi negara dan membina keyakinan pelaburan. Yang itu adalah apa yang Datuk Seri memanglah dia telah berjanji ya kepada rakyat.
So bajet mini ya, saya cuma nak sebutkan saja ya, kerana untuk complete the discussion. Antara bajet mini itu adalah bayaran fasa pertama, bayaran tunai rakyat, bayaran awal persekolahan, bantuan khas kewangan, tambahan khas dalam kenaikan gaji, bayaran tambahan musim terkujur, penyediaan peluang pekerjaan dan lain-lain lagi lah. Dan juga tarif elektrik yang tak itu yang tak dinaikkan, dan juga pesawah diberi ya, daripada Pernas. Okey, so ini adalah bajet mini. Saya tak nak komen ni kerana secara itu memang tak boleh komen pun. Memang elok dibagi. Kalau tak dibagi, masalah lah kerajaan kita nanti pada kerajaan awal ini. Okay. So dari segi ekonomi negara, ya, kita dapati ya, dari segi permintaan kita ada lebih kurang 2.5 bilion ya, dan untuk penawaran kita ada lebih kurang sama juga ya. Dan kalaulah kita nak buat bajet daripada mana datangnya dan daripada mana nak dibelanjakan, maka kita ada 372 juta yang boleh kita belanja ke yang kita collect sekarang ni, dan dicadangkan juga sebanyak itu ya untuk dibelanjakan pada tahun ini. Ini adalah carangan daripada Menteri Kewangan yang lalu ya, Menteri Kewangan yang lalu. Tapi adakah data-data ini bertepatan dan bersesuaian atau telah dimakap ke ataupun tidak, hanya Datuk Seri Anwar je yang tahu ya, kerana dia ada maklumat tu secara detail. Saya pun kalau saya involve dalam penyediaan bajet ni pun, saya tidak akan dapat mengetahui maklumat ni kecuali di disclose oleh Menteri Kewangan. Okay, itu hanya Menteri Kewangan saja yang tahu secara detail. Okay, so macam mana? So di sini yang kita kena tengok kepada surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. So di sini hikmah tu kena ada. Ya, seorang Menteri Kewangan mesti ada hikmah. Dan janganlah kita jadi macam keldai ya, dia bawa Al-Quran dan ilmu dan macam-macam, tapi dia bawa aja. Dia tak baca pun. Dan sampai kadang-kadang mengikut cerita kawan-kawan kita yang pernah pergi negeri Arab, keldai ni, dia buat apa buat atas dia akan terima. Sampai dia jatuh, mati. Itulah dia keldai. Dan diberitahu dalam Al-Quran, ya, suara yang paling buruk sekali ialah suara keldai. Dan kita harap kita tak termasuk dalam golongan itu. Okay. So, cabaran dia. Apakah cabaran bajet 2023 ini? Okay. Kita tengok setiap bajet dibentangkan perlu menyahut cabaran tertentu ya, kerana mustahil ya tak ada cabaran. Jadi tujuan utama menyediakan bajet itu memastikan perjalanan dan yang lebih penting, pembangunan negara akan menjadi lebih baik daripada sekarang ya. Jadi dia mesti improve lah daripada ke-condition sekarang. Ini hanya diperolehi jika hasil yang diperolehi mencukupi. Maknanya kita cukup pendapatan kita, dan kita ini pula bergantung kepada macam mana kita sedia bajet hasil. Kalau hasil tak properly done, kita dapati apa yang kita dapat pun tak tentu hala juga. Okay, jadi bajet defisit adalah satu cara keluar ya, kalau lah mesti tidak mendapat bajet yang wang yang lebih daripada apa yang kita perolehi. Jadi ini jarang berlakulah, dan inilah dia keadaannya. Apakah dia cabarannya? COVID-19 masih lagi ya satu cabaran. Kita tak boleh denikan bahawa COVID-19 ini masalah, bukan sahaja telah menyebabkan masalah dari segi kesihatan tetapi juga dari segi ekonomi. Yang kedua, ekonomi negara kita ni meleset ya, kerana kita bergantung kepada minyak, pembuatan elektronik, kelapa sawit dan getah ya. Masalah dalam kes pembuatan elektronik ya, kerana permintaannya ya, demand dia agak rendah, maka supply dia pun, kita yang supplier ni terpaksa supply rendah, maka income kita pun akan berkurangan. Kelapa sawit oleh kerana pekerja tak cukup, maka kita akan dapati kita tak dapat keluarkan dengan banyak. Begitu juga dengan getah. Jadi ini semua kesan ya kepada apa yang kita nak belanjakan nanti. Dan selain daripada itu, kita dapati bukan hanya ekonomi kita saja meleset, tetapi global ekonomi pun tengah meleset. Kita kalau ada banyak benda pun kita nak jual, kita tak boleh jual. Kerana tak ada siapa nak beli.
tak ada siapa nak beli. Maknanya sekarang ni is the supply dengan demand tu agak teruk lah. Jadi that's why kita kena lakukan sesuatu untuk mengubah bukan saja di Malaysia tetapi secara global. Jadi kita perlulah seorang duta yang baik di luar negara yang boleh menarik dan juga memastikan ekonomi kita meningkat dengan baik. Dan kita dapati bukan saja Malaysia tetapi dia jumud, maknanya wang tunai tempatan pada tahap kosong dan tidak aktif. Kerana banyak orang lebih suka simpan bawah katil daripada simpan dalam bank. Kerana sekarang ni bank pun duk ambil itu dan ambil ini. Dan bagi tiap-tiap servis sekarang ni dia charge. Wahal yang sebenarnya kita sebagai penyimpan duit kita. Bukannya duit orang bank. Bank tu sebenarnya dia menggunakan duit kita. Sepatutnya kita charge dia untuk guna duit kita. Ini terbalik. Kita pula yang kena bayar untuk dia. Yang ini saya pening bila fikirkan. Dia punya logik dia bahawa dia pergi charge. Tapi tak tahulah, minta Datuk Seri Anwar tengok balik pada ni. Masa Menteri Kewangan dulu tak boleh nak kata apalah pasal dia orang bank. Dia orang bank. Jadi orang bank ni memang dia nak duit orang ya. Wah, dia tak sedar bahawa duit yang ada dalam bank itu adalah duit kita. Kita punya duit. Kalau kita decide katalah semua orang, okey, semua orang kita tak nak simpan dalam bank tu, kejap je tutup. Kejap je tutup. Kerana dia tak ada modal pusing. Apa dia namakan sebagai modal pusing. Jadi inilah perkara-perkara yang kadang-kadang kalaulah kita biarkan secara berpanjangan, realiti ini akan memberi impak terutama kepada kita rakyat yang barhain. Okey. Dan akhir sekali ialah perubahan pentadbiran kerana pentadbiran dah berubah. Dia mempunyai manifesto dia sendiri, dia mempunyai arah tujuan dia sendiri, dia mempunyai kelebihan-kelebihan dia sendiri ataupun kenyataan-kenyataan dia sendiri. Dan kelebihan-kelebihan dan kenyataan-kenyataan ini dan manifesto inilah yang menyebabkan dia dipilih. Kalaulah dia tak melaksanakan, dan untuk melaksanakan dia perlu bajet, dia perlu wang untuk melaksanakannya ni. Dan bajet kena ditukar bersesuaian dengan apa yang dia hendak, apa yang hendak disampaikan kepada rakyat, apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Itu dia keyword dia, yang telah dijanjikan semasa pilihan raya PRU 15 yang lalu. So kalaulah dia tak lakukan ini, minta maaf lah, paling lama pun lepas 5 tahun dia akan tak ada siapa hendak ke dia dah. Okey. So secara ringkas, 2023 ni secara ringkas, ini adalah bajet 2023 yang disediakan oleh menteri yang lalu. Keutamaan dia rakyat, perniagaan, ekonomi dan kerajaan. Untuk rakyat memfokuskan momentum pemulihan ekonomi, memacukan pertumbuhan untuk mewujudkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Okey, saya nak komen kat sini. Just nak menunjukkan yang bahawa ini bajet ni tak sesuai. Dia cakap untuk mewujudkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Siapa yang create the job? Siapa yang memberi gaji? Owner of the syarikat. You nak memacukan pertumbuhan ini, you kena bagi insentif kepada owner of the syarikat. Bukannya you bagi dekat pekerja, bukan you bagi dekat jadi bila you bagi kat itu, orang yang syarikat kita, lantak biar dia. Banyak lagi saya, kalau go itu each one of them, kena buat lecture lain lah. Buat lecture lain. Pasal apa yang saya katakan bajet 2023 ni tak sesuai. Okey, so tak apalah. Kita bubuh je lah kat sini bagi siapa yang berminat untuk komen. Yang ini pun dikeluar, ini bukanlah saya ambil ni daripada mana-mana. Ini semua daripada Kementerian Kewangan yang keluarkan. Okey, jadi apa ni kelemahan dia? Saya summarize sajalah, tak payah nak go into detail. Kalau go into detail terlalu panjang. So, kelemahan bajet 2023 yang disediakan oleh menteri yang lalu, minta maaf, menteri yang lalu. Kelemahan utama dalam bajet 2023 boleh dinyatakan seperti berikut. Pertama, ianya adalah bajet ahli bank. Macam mana saya katakan sebut tadi, iaitu ahli bank. Ahli bank punya konsep,
apa saja yang dia bagi, dia mesti dapat balik. Itu dia punya konsep. Which is wrong sebenarnya. That shouldn't be Menteri Kewangan. Yang kedua, stimulus dia tersasar. Impaknya lah COVID-19, tapi yang diberi je pada orang lain. Wang insan tidak mengalir dan mati dalam lubuk. Jadi yang ini pun satu perkara. Dia tak very fokus dengan itu, wang itu. So, tiada rancangan ekonomi pun. Yang diberikan ialah pada pekerja-pekerja, tapi yang sebenarnya kena bagi kepada FDI, SMI, company-company ni. Sama ada tax incentive ke apa-apa saja, kena bagi. Supaya mereka lagi banyak untuk berlabur. Dia tak tahu pasal apa dia tak buat. Ada dia banker. Dengan syarikat-syarikat ni, dia pinjaman lagi tinggi, dia lagi untung. Itu yang tak bagus. Okey. Dan oleh kerana pentadbiran baru, macam saya sebutkan tadi, dia ada dia punya manifesto. Dia ada janji-janji dia kepada rakyat. Jadi dia pun kena bajet yang ada tersebut perlu diubah. Datuk Seri akan ubah dia. Saya haraplah tuan-tuan, kalau Datuk Seri tak nampak juga yang ni, minta maaf lah, penasihat-penasihat dia pun tak nampak, sama lah nasib lah. Okey, so apakah dia asas bajet baru? Bagi memastikan ekonomi Malaysia menjadi resilient, mengarah pertumbuhan yang lebih baik, satu lonjakan di luar kotak perlu dilaksanakan segera dan secara efektif. Dia tak boleh tunggu dah. Dan Datuk Seri Anwar nak buat pilihan 24 Februari. Kerana ada enough time untuk kita ubah bajet yang ada sekarang ni supaya dia menjadi lebih sesuai. So, apa dia kelemahan bajet tadi saya telah sebutkan, iaitu bajet ahli bank, stimulus dia tersasar, tiada rancangan ekonomi, dan oleh kerana ini adalah pentadbiran baru, maka kita kena buat satu lonjakan yang perlu kita lakukan. Kita kena buat satu lonjakan. Dan untuk lonjakan ini, kita kena sediakan satu asas bajet yang baru, iaitu hendaklah ianya bajet lestari atau mampan. Hendaklah juga stimulus dia terfokus, kalaulah untuk industri, kerana dia sekarang jadi Menteri Industri, baru dia tahu. Nanti orang sebut industri semua marah kat dia. Kerana dia buat bajet tak betul. Kemudian, merangsang ekonomi. Ini penting. Dia perlu buat sesuatu merangsang ekonomi. Apa dia nak perlu buat untuk merangsang ekonomi? Nah, kita dapati, kita kena tengok apa dia fundamental ekonomi. Dan kita work on the fundamental. Jangan work on the ranting. Bila work on ranting, itu yang tak pergi ke mana. Dan akhir sekali ialah, yang inilah saya tertarik. Kerana ramai orang masih tak tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyediakan satu pandangan yang agak unik, iaitu pandangan dia ialah pembangunan untuk membangun, kita kena ikut konsep apa yang dipanggil sebagai madani. Konsep madani ni, M tak ada maksud dia, madani tak ada maksud dia. Tapi kalau bahasa Inggeris lebih senang, kerana madani ni kalau dalam bahasa Melayu dia pening sikit. Kalau dalam bahasa Malaysia nanti saya akan beritahu apa. Dalam bahasa Inggeris ni dia skrip, skrip. Dia ikut skrip. Nanti saya akan bincang sedikit mengenai perkara ini. Okey, jadi dengan itu jelas bagi kita, kita kena bajet yang lestari, mengoptimumkan semua sumber yang ada, terutama yang telah jelas memberi pulangan yang baik dan menjadi sumber baru. Dan stimulus terfokus menggalakkan cairan tunai. Kan ini penting, kalau dia ada cairan tunai, maka perniagaan itu akan berjalan dengan baik. Jadi niaga digital terutama semasa PKPB dia perlu digalakkan, terutama bagi kerajaan dan swasta. Dan perlu ada rancangan ekonomi, terutama pada FDI, SMI dan bisnes yang saya telah sebutkan tadi. Dan perlu ada bajet madani. So far saya tak tengok lagi lah bajet madani ni. Tapi saya telah bentangkan pada salah satu daripada pembentangan saya, apakah dia bajet madani yang perlu ada. Saya akan masukkan sini, tetapi saya tak akan discuss detail lagi, kerana telah dibincangkan dahulu. Okey. So ini dia madani. Ini dua buku ni. Kalaulah untuk the next 5 tahun, kalau Datuk Seri Anwar ikut apa yang dia cakap, maka inilah dua buku yang sepatutnya menjadi rujukan semua orang. Saya saja semua orang baca. Ada dalam bahasa Melayu iaitu madani,
ataupun dalam bahasa Inggerisnya script, SCRIPT, ya, script. Tapi dia gariskan 6 aspek bagi membentuk negara maju. Dan yang pertama ialah kemampanan ataupun sustainability. Yang kedua ialah belas kasihan ataupun caring. Yang ketiga adalah hormat menghormati, respectfully, inovatif, kemakmuran ataupun prosperous, kepercayaan, mesti ada trust di antara kita. Dan kesemuanya ini akan membentuk satu masyarakat yang mempunyai ciri-ciri ini. Sistem sosial yang subur berasaskan prinsip moral. Ini penting, prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Maknanya, kalau individu buat sesuatu dan ianya bertentangan dengan masyarakat, kestabilan masyarakat, maka individu itu kena ubah supaya kestabilan masyarakat. Dan masyarakat yang mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran. Tapi masyarakat juga at the same time kena menggalakkan individu untuk berfikir dari segi seni, ekonomi, teknologi, sistem sosial yang lengkap dan seterusnya. Kena bacalah buku tu. Nak cakap sekarang ni kena bagi satu time pula untuk discuss mengenai apa yang ada dalam buku ni. Tetapi cukup ya. Bagi saya, bila saya sebut 6 ni, kemampanan, balas kasihan, hormat menghormati, inovatif, kemakmuran dan kepercayaan, saya dapati amat cantik sekali ya untuk kita laksanakan bagi pembangunan negara kita. Dan saya sengaja senarai kat sini. Ini adalah Kabinet Malaysia. Siapakah yang bertanggungjawab untuk kemampanan? Itu dia, kalau nak pergi, nak tahu. Balas kasihan, tu caring, tu dia menteri-menteri yang sepatutnya melihat kepada untuk madani ni. Dan untuk hormat menghormati, tu dia kementerian-kementerian. Untuk inovatif, ini dia kementerian dia. Kemakmuran, ini dia kementerian dia. Untuk trust, ini dia kementerian dia. Nampak tak? Semuanya ada dia punya tu. Kemampanan, alamak dah terhilang pula yang termis itu. Ada juga yang saya dah buat juga. Untuk kemampanan. Jadi maknanya involve menteri-menteri dia tak bolehlah duduk seperti dulu-dulu enjoy gaji tu. Tetapi kena buat tindakan. Kalau lah tak boleh buat sendiri, contact lah orang macam saya ni, consultant yang boleh membantu dalam hal ini. Okay. So apakah peranan kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Surah Al-Ma'idah ayat 100. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyak yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keuntungan. Jadi kita kena tengoklah, kita kena kaji ya, apa yang telah dan apa yang belum dibentang dan apa yang akan dibentang. Itu very important. Dan kita kena tengok kalau dah nak jatuh dah semua benda, maka kita kena perbetulkan ya, supaya dia tak jatuh. Jadi dalam hal ini, mengapa saya tak setuju dengan defisit? Ini disebut dalam surah Al-Furqan, dalam surah Furqan ayat nombor 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusriqu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika faqawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak perlu kikir, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Itu nampak tak? Betapa pentingnya kita ya, janganlah pergi ke defisit. Nak panjang cerita ni pun panjang lah. Okey, saya tak nak go into detail. Jadi dalam hal ini kita tak nak tinggal ya. Yang saya risau ialah sebagaimana juga Datuk Seri Anwar memberitahu ya, dia risau orang yang ketinggalan, who left behind ya, kerana apa yang kita lakukan ini. Jadi dalam hal ini ya, kita perlu berhati-hati. Aduh, saya tinggal ni. Iaitu kita jangan diskriminate orang. Sama ada dari segi geografi, vulnerability to shock, governance dan socio-economic status. Ini semua ada dalam
UNDP 208. What does it mean to leave no one behind? Jadi kita kena baca lah ini. Bagi siapa yang involved dalam penyediaan bajet. Dan bukan saja itu yang perlu kita tahu. Iaitu ada HRBA yang cerita macam mana prosedur-prosedurnya. LNOB macam mana dia cerita juga prosedur-prosedur untuk memastikan keadaan ini. Jadi semua dia punya teknik tu semua dah ada. Dan apakah dia step-step yang perlu dilakukan kalau kita miss ke tahu macam mana ke, kena sediakan satu advokasi dan lain-lain lagi. Jadi ini semua again bukanlah sesuatu perkara yang baru, kerana saya juga involved dalam United Technician punya penyediaan untuk pembangunan SDG. Jadi semua ni kita dah sediakan. Jadi kalau nak guna memang ada lah semua maklumat ini. Jadi persoalannya simple saja Kita kena tahu apa the causal analysis, why, which right are implicated that explain why there is a problem. Kita kena tengok pattern analysis dia, who are the duty bearers, who are the right holders, who has something to do, something about it. Tapi dia buat ada je. Dan capacity, kita kena ada capacity gap analysis. Apa dia gap dia? What capacity gap are preventing duty barriers from fulfilling their duties? What capacity gaps are preventing right holders from claiming their rights? And what do they is need to take action. Jadi barulah kita tahu root cause, kita tahu underlying cause, kita tahu immediate cause, manifestation dia, baru kita solve the problem. Ini apa kata ikut otak dia je. Saya pun kadang terlajak juga marah dia. Okay. So, kalau kita nak buat satu masalah, ini dah typical satu masalah bagi siapa yang nak tengok-tengok. Kita tengok root cause dia, kemudian kita tengok underlying cause dia, immediate cause, akhirnya manifestation. Macam dalam kes ini lah maternal mortality punya itu. Okay, ini adalah teknik yang boleh kita gunakan. Jadi agak mudah sebenarnya. So, apa dia bajet harapan? Ini adalah bajet saya lah. Kalau dah menteri-menteri semua tak ada bajet nak suggest, kata Kak Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar, pakai je lah bajet yang disediakan oleh Tengku dah. No. Saya kata tak. Saya tak suggest bajet. Kalau orang lain tak nak suggest, saya akan suggest. Bajet saya, ini adalah bajet harapan saya. Kalau wadah Kak Habib nak jadi harapan mereka juga, tak apalah. Saya kongsilah kerana saya punya fikrah ialah fikrah Habib, PKPM dan juga wadah. Dia tak lari. Okey. Jadi apa dia bajet harapan kita? Cadangan bajet. Dia ada dua. Satu tanpa perubahan. Maknanya apa yang ada dalam bajet 2023 kita hanya modify sikit je. Ataupun cadangan baru. Jadi apakah dia tanpa perubahan? Satu ialah dari segi sistem solar tu, iaitu menaik tarafkan struktur sekolah daif. Saya nak suggestkan sistem solar untuk memperbaiki sistem solar yang dah Rosmah sekarang dia tengah ada di court case. Jadi semasa Menteri Pendidikan buat satu interview dekat TV, ada somebody daripada Sabah telefon. Dia tanya, YB, apa yang YB nak buat mengenai keadaan solar di Sabah? Saya tengok dalam bajet yang diadakan tu, kau memang ada menaik taraf infrastruktur sekolah, saya kata. So, bukan sahaja infrastruktur itu, termasuk juga elektrik. Jadi termasuk juga solar. Saya cadangkan, kalaulah Datuk Seri pula, Menteri Pendidikan masih tak sedar lagi pada ini, please tengoklah fokus pertama kesejahteraan rakyat, strategi 2 mengutamakan keluarga Malaysia, BU. Okey. B. Dan yang kedua ialah fokus ketiga kemakmuran ekonomi, strategi meneruskan projek infrastruktur negara. Saya cadangkan satu reformasi sistem maklumat 5G dari keselamatan digital. Kerana saya dapati sekarang ni kita punya internetnya sistem apa semua dia tak selamat dari sudut 5G, iaitu generasi yang kelima. Dia hanya sesuai, kita punya sistem sekarang ni hanya sesuai untuk 3G saja. 3G keselamatannya. Saya minta maaf lah kerana mungkin benda ni dirahsiakan. Mungkin
Kerana kawan saya yang ada dalam digital sistem jendela ni dah tak ada dah. So masa dia ada dulu, saya suka sembang dengan dia. Jadi the last time saya bercakap dengan dia, dia kata masih lagi 3G. Jadi perlu ditukarkan kepada 5G dan ini missing ya dalam kemaparan. Kalaulah rahsia kita terbocor, tak guna ya buat apa-apa pun. So saya suggest ini adalah kritikal juga untuk kita consider. Okey, dan yang seterusnya ialah menyediakan sistem ramalan banjir negara. Sekarang ni kita ada ramalan banjir ya, tetapi ataupun tebatan banjir yang diistilahkan. Tetapi dia berasaskan kepada cuaca. Ini tak betul sebenarnya. Jadi kena baca balik saya ataupun pembentangan saya. Ya, banjir dia sebenarnya memang ya, dia ada impak daripada cuaca. Tapi itu tak cukup. Dia ada 3 lagi areas yang kita kena consider. Dan saya cadangkan kita buat satu ramalan yang lebih tepat. Saya ingat kita kena belajar daripada New York. New York dia banjir sekali je. Lepas itu satu team of pakar-pakar ya, dalam bidang ini sit down and they solve the problem. Sampai sekarang tak ada banjir. And the last time yang saya tahu banjir itu berlaku ialah pada tahun berapa kau? 17 berapa. Ini dah tahun 20 itu masih tak ada banjir. Begitu juga dengan di Norway ya, perkara yang sama berlaku. Mereka banjir je sekali, tak ada dah banjir lepas itu. Di Malaysia ni tiap-tiap tahun saya kata who's there? Minta maaf lah ya. Dulu Kak Najma kawan saya, tapi sekarang dah tukar orang. Jadi please janganlah jadi macam kawan saya tu. Walaupun dia kawan juga, tetapi kalau dia tak buat kerja, saya kata dia tak buat kerja. Dan cadangan baru saya ialah untuk kita buat reformasi pendidikan. Ya, kerana kita dapati sekarang, ya, minta maaf lah Fatin, ya, hasil pelajar-pelajar kita sekarang ni teruk. Kaki penipu, ambil rasuah, minum arak, pergaulan bebas. Memang sistem kita ni tak betul. So apa saya buat? Saya telah buat kajian ya, terhadap sistem pendidikan Malaysia ni, dan saya dapati rupanya dari sudut falsafah dia cantik lah. Tapi bila nak pergi kepada kurikulum, entah macam mana daripada falsafah dia kurikulum, dia terputus. Cerita lain. Daripada falsafah lebih ke cerita lain. Saya tanya ni kepada kawan-kawan saya dekat CDC ya, dulu ada CDC. Sekarang ada tapi jabatan kecil ya. Curriculum Development Center. Saya tanya dia, pasal apa falsafah ni tak pergi kepada kurikulum? Dia bergelak aja. Saya tahu dah pasal apa dia bergelak. Kerana orang yang cadangkan falsafah pendidikan kebangsaan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. So bila dia tak ada itu, dah dia kena penjara lah macam-macam. Dia bergelak aja lah pasal nasib lah, dia dah habis lah, dia tak ada lah. Tapi sekarang saya nak beritahu dia dah ada balik. Let's kita betulkan sama-sama. So itu adalah 3-4 perkara yang saya rasa perlu dimasukkan ya, dalam bajet 2023. Kalau tak masuk pun tak apalah. Saya ni orang kata orang biasa aja, nak cadang saja ya. Kerana saya nampak ini ada kelemahan. Ini daripada grassroots yang saya nampak kelemahan. Jadi kalau kita nak buatkan reformasi pendidikan Malaysia berteraskan falsafah pendidikan dan hikmah untuk menukarkan supaya kita tidak lagi melatih pelajar-pelajar yang akan menjadi peminum arak, pengambil dadah, yang orang kata menipu dan sanggup menipu dan sanggup orang kata mencuri tanpa segan dan silu. Jadi kita kena tukar ni. Kita namakan dia reformasi pendidikan Malaysia berteraskan falsafah pendidikan dan al-hikmah. Itu satu. Yang kedua, saya cadangkan juga reformasi sistem kewangan Islam Malaysia dengan suntikan manusiawi. Yang ini the last talk saya adalah mengenai perkara ini. Kerana mengapa yang saya nak cadangkan ini? Kerana wang telah tukar ya, daripada yang bukan riba, dia menjadi riba. Jadi bila dia riba sekarang ni, sistem kewangan yang ada ni is a joke actually. Suntikan manusiawi dah tak ada. Dah tak ada. Jadi bila dah tak ada, why kita biarkan? Kita tukar je.
So kalau ada masalah saya boleh bantu. Ni dia ada satu paper lagi. Dah siap dah semua paper ni saya bubuh ni. Reformasi sistem maklumat negara berteraskan 5G berserta keselamatan digital. Dan cadangan baik pulih sistem solar negeri Sabah dan Sarawak. Tu dia 4 dokumen ready. Kalaulah menteri-menteri sedia untuk menerima, saya sedia berkongsi ya, kerana bagi saya ini adalah kepentingan negara. Dan kalaulah boleh dimasuk dalam bajet tahun ini, dan saya nampak memang boleh, saya nampak memang boleh dimasukkan dalam bajet tahun ini, maka kita laksanakanlah tahun ini. Ya, kalau tak boleh pun kita masukkan dalam bajet rancangan Malaysia ke-13. Apa yang rugilah. Rancangan Malaysia ke-13 dia punya itu lambat lagi dia cerita. Tapi ini immediate dia. Kalau orang kata nak dapat the first year punya impact, inilah dia the first year punya impact untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dia fokus pertama kesejahteraan kita hanya tukar reformasi sistem pendidikan kita tambah dengan sistem solar. Dan untuk yang lagi satu ialah kita fokus kepada kemakmuran ekonomi strategi 2 menerusi projek infrastruktur. Dan yang seterusnya ialah penyediaan sistem ramalan banjir negara berasaskan 5G dan kecerdasan tiruan. Dan ini yang keempat. Okay. So terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kamarul Azizi atas kongsian tentang sains kewangan, perluan dan harapan pada malam ini. Sebelum kita teruskan, adalah kita buka sesi respon dan juga soal jawab daripada penonton yang hadir. Ada soalan dekat dalam chat daripada Puan Sabasya Hussein. Terima kasih Prof. Menarik semua cadangan Prof. Macam mana nak buat bagi jadi? Kalau tak orang duduk lekeh je PH ni. Silakan Prof. Dia macam ni lah. Saya apa orang kata teringat apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Allah kata kepada Rasulullah, kamu ni cuma memberi peringatan saja, menyampaikan peringatan dan amaran saja. Hidayah itu adalah pada Allah. Jadi saya dah buat tanggungjawab saya sebagai menyampaikan. Sekarang ni terserahlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada menteri-menteri yang bersesuaian, Puan Fadlina dan lain-lain untuk respon terhadap apa yang saya telah bentangkan. Kerana kat sini ada 2-3 orang dia punya setpol apa ada orang kat sini. So tak apalah, minta dia pun sampaikanlah. Kita doa je lah. Pasal kita dah tak ada kuasa dah. Kuasa kita hanya setakat menyampaikan saja. Wallahualam. Ada lagi soalan ataupun respon mungkin daripada Cik Yusof ataupun daripada Abang Ipin ke? Kalau tak ada, saya nak tanya macam kalau dulu zaman Rasulullah SAW adakah macam mana Rasulullah mungkin sediakan bajet waktu tu ke? Adakah? Memang ada. Cuma itulah saya pun memang tengah prepare presentation itu, tak siap lagi. Tapi memang Rasulullah ada prepare budget untuk negeri Madinah, negeri Madinah. Cuma masalah saya sekarang ni ialah rujukan yang ada terlampau sedikit dan kebanyakannya dalam bahasa Arab. Jadi saya punya bahasa Arab sekarang ni agak lemah. Saya kena ada dictionary bila nak baca sekarang ni. Dulu-dulu saya boleh baca tanpa dictionary. So insyaAllah satu hari nanti bila dah siap nanti baru saya present insyaAllah. Okay. Terima kasih Prof. Kalau tak ada lagi soalan, saya nak simpulkan. Jadi daripada cadangan
Prof tadi, yang perlu dikekalkan daripada cadangan bajet 2023 sebelum ni adalah tentang reformasi pendidikan daripada segi solar dan juga untuk daripada segi akhlak ataupun tentang aplikasi falsafah pendidikan itu sendiri. Yang kedua adalah berkenaan dengan aspek digital, iaitu mereformasikan 5G, 5G dekat Malaysia, dan seterusnya tentang sistem tabatan banjir yang sedia ada. Dan cadangan baru yang Prof cadangkan adalah tentang reformasi pendidikan tu dan juga tentang sistem kewangan untuk disuntik dengan suntikan kemanusiaan. Jadi kalau tak ada soalan dan respon lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Profesor Kamarul Azizi dan juga terima kasih kepada Web TV Studio untuk sesi malam ni. Jadi boleh saya tahu untuk next week kita akan bincangkan tajuk apa pula, Prof? InsyaAllah next week pasal saya dah tua ni, saya ingat saya nak bagi tajuk inilah, iaitu sains kematian, kemana nak lari. Okey. Menarik tajuk tu, Prof. Okey. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.